amal sekalipun. Jadi buat amal itu wajib, tapi kita tak dibenarkan sadar dengan amalan kita. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, sekarang ni kita ni dah masuk akhir zaman. Ya. Okey, kalau kita dah tengok peperangan yang pertama sekarang kat Syria, kita menentang Syiah. Kan? Dan kalau kita tengok Syiah sebenarnya dia mula bangkit masa mula Iran dulu kan. Masa dia revolusi Islam dulu tahun 79. Okey, sekarang ni akhir zaman ni kita nampak seolah-olah dia macam ada dua kan. Macam kekuatan Syiah tu macam seolah-olah dia mendukung Islam. Kita sebagai ahli sunnah, kita tahu bahaya Syiah dia macam mana kan. Sebagainya dia tak mengaku macam Quran ni sebenarnya yang kepada kita ni sebenarnya ada lebih tebal. Yang Quran kepada kita ni sebenarnya bukan Quran sebenar lah kan. Okay. Kalau kita tengok dan kat Malaysia sendiri juga kan, Syiah pun semua kan. Okay, perjuangan dalam Islam tu macam kita dalam saya tanya bukan dalam perjuangan Islam yang kita nampak kat Malaysia ni PAS kan. Okey, ramai yang berkata dekat dalam PAS ni banyak Syiah, dia kata. Ya. Sehingga kan baru-barunya ada seseorang tu, dia bagus ke dalam agama dia lah. Ya. Cakap pun baik apa semua. Dia cakap dalam PAS ni sebenarnya majoriti dia Syiah, dia kata. Sebab tu dia macam seolah-olah dia takkan menyokong kepala, tapi itu perbuatan tu kuat agama. Jadi sejauh mana dalam PAS ni dia macam dia memandang berat tentang Syiah. Betul ke Syiah ni menguasai PAS seperti mana kita tengok revolusi Islam pada tahun 79 kan kat Iran. Lagi satu, kalau kita tengok sekarang ni tentang Syiah sekarang, kita punya mujahidin ahli sunnah dah berjaya menguasai kutubah kan. Kalau kutubah tu satu kawasan yang kalau tengok Abu Darda punya hadis, dia kata perang akhir zaman nanti, perang besar di akhir zaman, sebaik-baik tempat kubu ialah kutubah kan. Itu daripada Abu Darda. Jadi saya nak tengoklah macam mana pandangan Ustaz tentang Syiah, perjuangan Islam Malaysia sendiri dan umum. Dia PAS ni dia dalam perlembagaan dia sebut jelas pegangan PAS, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu perlembagaan. Jadi maknanya dalam perlembagaan itu sebut jelas lah. Jadi akidah perjuangan PAS adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, Quran, hadis, ijma', qiyas. Tapi Syiah ni yang di masalah dia guna taqiyah. Taqiyah ni makna kata dia pamerkan ni, tapi sebalik. Kalau kita tanya dia mungkin tak jawab. Dia tak mengaku dia Syiah. Ini yang jadi masalah besar. Dan kini berlaku lama lah, masa saya dululah sekitar tahun 90-an. Ya. Ada satu kes berlaku apabila makna kata kerajaan nak ditindakan kepada penganut Syiah di Malaysia. Dia sampai ke peringkat makna kata bersuara pelajar-pelajar aja. Pada tu Tuk Guni Ali diwakili oleh Ustaz Ali Rahman di dalam ciptaan. Jadi dalam kerajaan tu kerajaan nak ditindakan kepada Syiah. Jadi bila pasal PAS pusat, mana kata buat keluar arahan pertama minta nama Syiah. Memang kita tak boleh bagilah nama. Kita kata dia buat cara sembunyi-sembunyi. Dia benda sorok-sorok tak terang ni, payahlah kita ni. Kalau kita panggil dia memang dia tak mengaku. Dia bisa panggil tak mengaku. Lepas tu mai satu tulis senarai, minta hantar senarai yang disyaki Syiah. Yang disyaki. Jadi kita pun perak hantarlah nama-nama yang disyaki. Hasil daripada kita hantar nama tu, ada form 15 orang pun yang dipecat. Keahlian yang didapat. Saya kena kepuk. Dia pun nak pukul dia. Sebab saya baca dia kata kira pimpinan tertinggi Pakar lah. Dia pun nak pukul dia. Kalau itu apa dia pun tumbuh. Memang Syiah ni agresif tau. Orangnya agresif. Jadi saya nak sebutnya ada masalah besar yang berlaku dalam PAS. Kerana orang yang disyaki Syiah tu dia tanya dia mungkin tak mampu. Ada kita tahu yang bawa pelajar kita pergi mengaji di Iran. Ada orang ni pimpinan tertinggi lah dalam PAS. Dia bawa pergi Iran. Di Iran kata mengaji percuma. Tambah semua dia bagi duit sendiri. Oh, mereka syok.
Tapi Syiah, dia balik Syiah dia masih kuat Syiah dah, bukan sikit-sikit dia kuat. Jadi ini masalah yang ada dalam akal lah. Kemudian tu, tapi setakat ni, nak kata kalau nak kata majoriti Syiah tu, saya tak nampak lah, ada, tapi tak, kita tak boleh kata majoriti lah. Mana setakat ni, mana kata, dah dalam pertama tahun ni pun kita sebut, fikrah-fikrah yang tapi saya yakin begini, yang saya nampak lah, yang lepas-lepas lah yang akan datang, wallahu a'lam lah. Dia fikrah-fikrah lain, dia memang ada, dia merosak masuk dalam bas, kerana kampanye dia ada satu kekuatan iaitu ketaatan akar umbi. Akar umbi ni di belah tahun-tahun ni memang dia potong. Dia percukup. Jadi banyak orang nak masuk dalam ni nak dapat mileage daripada apa nama ketaatan. Jadi dia masuk dia sembunyi lah. Dia punya kehendak sebenarnya. Tapi biasanya kumpulan ni dia lama-lama dia akan tersingkir dengan sendirinya. Bila kita tahu akan kehendak dia sebenar, matlamat dia sebenar. Jadi kita Dewan Ulama memanglah kita duduk dalam usrah kita, dalam kita punya program kita peringatlah benda ni. Maksudnya tu cuma bila dua benda yang berlaku dalam PAS ni, dua perkara yang mana kata yang susah. Yang pertamanya PAS sebagai sebuah gerakan Islam. Yang kedua PAS sebagai parti politik. Segi legal dia parti politik. Tapi di sudut mana kata roh dia sebuah gerakan Islam. Jadi bila sebuah parti politik dia tertakluk pada mengundi. Nak dia jadi pemimpin, dia akan undi daripada bawah. Dia akan undi daripada bawah. Itu yang kadang-kadang naik macam yang pro Syiah lah apa kan. Itu yang jadi macam tu. Sebab orang PAS ni pun dia akan lihat daripada harakah. Dia baca harakah. Kalau harakah tu dapat dikuasai oleh orang yang macam tu, jadi orang macam dia akan ditunjukkan dalam media-media harakah. Kegiatan dia apa semua. Jadi bila main masa mengundi, orang ni naik. Tapi insyaAllah lah, kita jadi ulama pun duk bekerja keras kat waktu usrah kita, penyerangan kita cerita bagi elok, insyaAllah akhirnya dengan kepahaman ni jelas, maka hubungan ni akan tersingkir lah. Walaupun macam mana pun bukan tu benda kecil lah, benda yang berat, tapi memang dalam pengetahuan dan tindakan kita lah, kita punya Dewan Ulama, insyaAllah. Adapun kita pun sedih juga yang berlaku di Syria tu. Di Syria tu pertemuan macam tu lah. Iran dia sokong Asad Bashar Asad. Iran yang sokong kuat tu. Sampai bagi senjata. Saya tidak terima lah apabila Syria boleh buang rakyat dia sendiri. Berita ada perasaan lah. Apa-apa pun main tembak wujud lah. Sampai pakai bom, berpadu. Kira ni dah berat. Itu Asad. Tapi dia disokong kuat oleh Iran. Begitu juga apa yang berlaku di Bosnia Herzegovina. Iran ambil kesempatan untuk melebarkan pahaman Syiahnya di Bosnia. Jadi maknanya dia memang kita kata dia Syiah sungguh lah. Tapi kita tak boleh nak tunjuk lagi. Pasal orang kagum dengan Syiah ni, pasal dia boleh revolusi, menjatuhkan Syah Iran. Tapi apabila ahli sunnah wal ikhwan muslimin ni dapat menjatuhkan seperti mana kita kata apa yang berlaku di Mesir dari tempat lain, jadi orang akan tengok bukan kerana Syiah dia, tapi kerana pegangan Islam dia. Orang kita boleh bangkit, insyaAllah tak ambil masalah sikit. Wallah alam. Tapi saya ada dalam kawan orang Syiah ni, kawan baik saya. Tapi tak boleh. Kita nak lawan dia payah. Bukan kata dia ni, dia akidah. Satu yang dah jadi akidah ni, dia payah ubah. Kemudian bila dia berdepan dengan kita, dia tak pakai kitab dia pakai kitab kita tak. Tapi tafsir sama dia. Saya dapat contoh. Dia tanya dia, kenapa kamu jamak sembahyang zuhur dan asar? Dia berkeluar hadis. Dia tak pakai hadis ni, dia tak pakai hadis Syiah. Dia pakai kitab hadis kita. Saya lupa apa nama kitab. Dia bawa makna kata dia, contohnya dia bawa hadis. Nabi SAW sembahyang zuhur, menjamakkan zuhur dan asar di Madinah, sedangkan baginda tidak sakit. Coba. Satu. Yang kedua, hadis yang kedua, Nabi menjamakkan zuhur dan asar di Madinah, sedangkan hari tidak hujan. Berpandukan dua hadis ini, dia kata Nabi sembahyang di Madinah, Nabi tak musafir.
tidak hujan, tidak sakit, Nabi jamak. Berarti jamak ni boleh, bila-bila pun boleh. Tak sakit pun boleh jamak, tak hujan pun boleh jamak, tak musafir pun boleh jamak. Jadi saya jawab, saya kata hadis pertama yang Nabi jamak Zuhur dan Asar di Madinah, bagi dia tidak sakit, dia jamak pada hujan. Hujan lebat boleh jamak. Hadis kedua, Nabi jamak Zuhur dan Asar, sedangkan bagi dia tidak sakit, hari tidak hujan, dia jamak pada sakit. Kerana bagi mazhab kita Syafi'i, boleh jamak Zuhur dan Asar dan sebagainya dengan sebab sakit, hujan atau musafir. Ada macam itulah. Yang menggelikan hati saya lagi, saya biasa dengar ceramah dia pasal Isra Mi'raj. Yang ni saya tak pernah dengar. Itulah baru sekali saya dengar. Kita kalau cerita Isra Mi'raj, Nabi Isra Mi'raj, makna kata dekat-dekat hijrah ke Madinah kan. Semua kita faham dulu kan. Dia Isra Mi'raj Nabi, iaitu ketika sebelum makna kata Fatimah dilahirkan, Nabi diangkat naik ke langit. Nabi dibawa masuk syurga. Sampai dalam syurga, Jibril bagi buah apple. Nabi makan buah apple. Lepas makan buah apple, turun ke dunia. Nabi bersetubuh dengan Khadijah, sudah dapat Fatimah. Fatimah tu buah apple dekat syurga. Bukan jalan sebab dia jadi macam tu. Saya kata, aku dengar hantu lama dah Isra Mi'raj, tak dengar macam ni. Kadang-kadang geli-geli hati tau dia punya riwayat cerita tu. Dia kata Syiah. Jadi memanglah apa, kita tahu, kita sedar benda ni, dia waktu ulama pun sedar. Tapi nak macam mana kita terpaksa menghadapinya dengan kita kata dengan lemah lembut lah, dengan keadaan pendekatan yang baiklah. Kerana banyak benda yang kita nak tengok. Nabi SAW sendiri pun apabila makna kata dengan buah munafik, maka bila diminta bertindak tegas untuk bunuh dan sebagainya, maka ketika itu maka apa Nabi kata tak boleh kelaku ambil tindakan, nanti orang luar kata Muhammad bunuh sahabat dia sendiri. Baik itu kita ada ajak pasal disiplin. Kalau tindak tanduk dia tu dah sampai ketara, dan bukti-bukti yang kukuh, jika itu barulah majlis syura ataupun disiplin boleh ambil tindakan. Tapi dia pandai main lah. InsyaAllah walaupun itu dalam perhatian kita lah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik fasiqillahumma rabbiqaha wa adibutaha wa ahliha subulaha wa amla'aha bikal ladzi la yaqdu ashraf fuduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli 'alaika ahya bi ma'rifatik wa mitha'i syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.